Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harap walaupun di mana anda saja berada, anda selalu sihat dan sejahtera. Tanpa berlengah masa hari ini, kita akan pergi ke tajuk seterusnya undang kaji, iaitu rupa. Rupa. Sebelum ni, cikgu dah beritahu awak apa itu rupa. Awak masih ingat lagi ke belum? Rupa. Definisi rupa. Rupa merupakan pertemuan hujung sesuatu garisan dengan permulaannya. Definisi ini sebagai kawasan dua dimensi yang dikelilingi atau dibatasi oleh garisan luar. Rupa hanya mempunyai panjang dan lebar. Perkara di sini yang awak kena ambil perhatian ialah pertemuan hujung sesuatu garisan dengan permulaannya. Jadilah rupa. Bagaimana perkara ini berlaku? Ini cuba terangkan. Sebelum ni kita dah belajar mengenai garisan, okay. Kemudian rupa, kemudian bentuk. Okay. Kita dah belajar tiga-tiga ni. Okay. Apa itu garisan? Sebelum kita pergi kepada rupa, apa itu garisan? Garisan itu ialah cantuman siri titik-titik. Okay. Garisan ialah cantuman siri titik-titik. Itu ialah garisan. Rupa pula hasil pertemuan apa? Sesuatu garisan dengan titik permulaannya. Kalau di sini awak kena faham pertemuan garisan dengan titik permulaannya. Di sini garisan pula si titik-titik cantuman. Bagaimana tu? Contohnya daripada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, awak cantumkan baru jadi garisan. Contohnya titik, awak cantumkan dia jadi garisan. Titik, awak cantumkan dia jadi garisan. Itu ialah garisan. Berbalik kepada rupa. Daripada titik-titik tadi, okey, awak cantum. Ini masih lagi garisan. Kenapa garisan? Sebab dia tidak bercantum di sini. Rupa ni dia akan jadi ni. Daripada titik pertama ni awak cantumkan kembali kepada titik pertama akan jadilah rupa. Ini baru jadi rupa segitiga. Kalau macam ni, awak nak buat segi empat, masih belum lagi jadi rupa. Ini masih lagi dikenali sebagai garisan. Kenapa? Bahagian sini tidak bercantum. Rupa awak kena cantumkan. Jadilah rupa. Ini beza dia antara rupa dengan garisan. Faham tak? Selagi awak tak cantum, lagi itulah dikenali sebagai garisan. Bila awak dah cantum, dia akan jadi rupa. Boleh? Bagus. Bentuk pula, apa dia bentuk? Bentuk mempunyai keluasan, ketinggian, desain, isi padu, lebih daripada satu permukaan. Contohnya bentuk. Nanti kita akan belajar bentuk konkret dengan bentuk ilusi.
Maksudnya ini segi 3. Jadi rupa. Kemudian kita tambah sini dah jadi bentuk. Nampak tak? Sekali lagi cuba terangkan. Tu pada. Kita ambil garisan. Okey. Ini masih lagi garisan. Nampak tak? Dia dah cantum. Jadi rupa segi 4. Daripada rupa segi 4 ni, kita pergi ke tambah bahagian sini akan jadi bentuk. Itu adalah 3 yang saling ada kaitan. Cikgu harap anda faham di sini. Ingat, lihat pada bahagian atas ni. Sekali lagi cikgu terangkan. Garisan ialah cantuman, tengok atas. Ialah cantuman titik-titik. Okey. Ini garisan ialah cantuman titik-titik. Rupa ialah bila titik pertama dengan titik akhir bertembung, bercantum jadi rupa. Bentuk, okey, kita nampak. Ini jadi bentuk. 3 perkara ni. 1, pertama, kedua, penjelitan ni, ketiga. Hari ini kita akan belajar mengenai rupa sahaja. Boleh? Saya harap anda faham konsep di sini. Rupa. Rupa ada 2 jenis. Iaitu pertama sekali di sini rupa organik. Kedua ialah rupa geometri. Rupa organik bebas dan tanpa sudut. Ingat, rupa organik ialah bebas tanpa sudut. Hasil secara spontan. Manakala rupa geometri mempunyai sifat yang statik, mempunyai sempadan dan bersudut. Biasanya menggunakan alat geometri. Kita lihat dahulu rupa organik. Contohnya, kita buat pokok. Ini rupa organik. Okey. Daun. Batu. Inilah rupa organik. Bersifat bebas, tanpa sudut. Okey, apa lagi? Macam ni. Ini semua tak ada sudut. Itu ialah rupa organik. Rupa geometri pula ada sudut. Contohnya bulat. Ini manusia buat. Kita hasilkan bulat. Ini menggunakan bahan geometri. Kita boleh gunakan yang kesudut dan sebagainya. Okey. 4 segi. Itu rupa geometri. Segi 3, hexagon. Itu semua ialah rupa geometri. Lihat di sini, rupa organik. Ini ialah rupa organik. Kena perhatikan. Ini rupa organik. Dia ada sudut, bersifat spontan, bebas. Okey. Contohnya buah-buah ni. Awak cari pada buah-buah sayur ada sudut tak? Cari. Kalau ada sudut, memang awak hebat. Okey. Cari. Ada sudut ke tak ada pada buah-buah yang cari. Tak percaya, pergi kat dapur. Tengok pada bawang ke, nanas ke. Carilah buah-buah apa. Ada sudut ke tak ada sudut. Yang benda yang ataupun apa-apa yang tak ada sudut dikenali sebagai rupa organik. Dia bersifat bebas dan spontan. Okey, bagus. Rupa organik ni, saya jadi terangkan sekali lagi. Rupa organik ni, sama sekali tiada sempadan tepat. Okey, tak ada sempadan yang tepat. Nampak tak? Okey. Kedua, tidak bersudut. Ada sudut cari sini. Yang saya pada buah ada sudut tak? Ada kan? Okey. Lagi. Spontan. Kita buat secara spontan. Contohnya. Saya buat ni. Apa tak? Spontan. Okey. Dia lebih kelihatan hidup. Dan bergaya. Itu ialah rupa organik.
Rupa geometri pula seperti yang cikgu paparkan ni, nampak tak? Segitiga, ni. Ni semua ialah rupa geometri. Apa itu rupa geometri? Mempunyai sempadan yang tetap. Mempunyai sempadan yang tetap. Itu rupa geometri. Lagi, melekun ataupun bersudut. Melengkung atau bersudut. Itu ciri-ciri rupa geometri. Lagi, direka dengan sengaja. Direka dengan sengaja. Okey, direka dengan sengaja menggunakan alat geometri. Tahu tak apa dia alat geometri? Cari dalam Google tu. Lagi, kemas dan teratur. Kemas dan teratur. Boleh lihat pada sini. Daripada segitiga, dapat tak? Kemas je. Nampak tak? Ni. Itu adalah ciri-ciri rupa geometri. Saya harap perkara ni awak ingat. Di sini awak kena mengetahui dua perkara, iaitu rupa positif dan rupa negatif. Rupa positif, bahagian dalaman dia gelap keseluruhannya, iaitu objek itu gelap. Rupa negatif pula berbeza, bahagian luarnya gelap, bahagian objek itu kita warna putih. Okey, bertentangan dengan rupa positif. Anda perlu perhatikan gambar yang love ni. Ingat, rupa positif gelapkan seluruh rupa tersebut. Ni. Rupa negatif gelapkan latar belakang dia. Ni. Ini adalah perbezaan antara rupa positif dengan rupa negatif. Anda perlu rujuk gambar. Apa gambar pun, perbezaannya latar belakang gelap ataupun cerah. Ya, nampak? Bagus. Seterusnya kita melihat kepada fungsi rupa. Olahan rupa boleh menghasilkan corak, lamban, logo dan tipografi. Apa itu corak? Apa itu lamban? Apa itu logo? Apa itu tipografi? Corak. Macam kertas dinding awak lah. Bercorak-corak macam kulit buku awak. Itu corak. Lambang apa dia? Logo apa dia? Tipografi apa dia? Nanti kita belajar. Sekarang ni fungsi rupa. Ada 3 jenis. Okey, kita boleh buat secara tindanan, penambahan dan pengurangan. Jika anda perhatikan di sini, rupa tindanan. Satu segitiga, satu bulat. Bila dah digabungkan, jadi objek yang berbeza. Bila anda susun atur, rupa ini akan menjadi corak. Nampak tak menarik tak? Rupa penambahan. Ini. Nampak tak? Bulat-bulat-bulat. Kita tambah dengan segitiga. Bila kita hasilkan objek yang baru. Nampak tak? Hasilnya objek yang baru. Objek ni pula, bila kita susun atur, dia akan menjadi corak yang berbeza, menarik. Nampak tak? Seterusnya pengurangan. Pengurangan ni ini bulat. Kita potong dia. Nampak tak? Jadi bulan. Bila dah kita potong dia, dah kurang dia, jadi bulat. Kemudian kita susun-susun jadi corak. Nanti kita akan buat kerja menghasilkan kertas dinding menggunakan teknik-teknik yang ada ni. Simbol dan logo. Ini kita akan belajar. Simbol, cikgu akan terangkan secara ringkas. Simbol dan logo. Logo merupakan singkatan daripada perkataan lologram yang merupakan perkataan tanda pengenalan bagi sesuatu organisasi seperti penubuhan syarikat, kelab dan persatuan. Ni, contohnya McDonald, Burger, Pepsi, Adidas, Nike dan sebagainya. Itu adalah logo, iaitu pengenalan bagi sesuatu syarikat ataupun kelab. Logo ni tak boleh
kita senang-senang je nak ambil, nak cop pada baju kita tak boleh. Tanpa persetujuan daripada persetujuan daripada syarikat berkenaan. Jangan main gurau-gurau dengan logo ni. Okey, logo ni adalah tanda pengenalan dia. Simbol pula, imej yang ringkas digunakan untuk menyampaikan maklumat secara mesej kepada orang ramai secara cepat dan ringkas. Ini contohnya simbol. Tujuan simbol pula untuk senang untuk sampaikan mesej kepada orang. Contohnya awak nak cari tandas. Dia pasar raya, awak pergi pasar raya ke, kemudian mana tandas? Pada bahagian atas tu ada simbol-simbol. Tandas ke, bank ke, tempat makan ke. Itu simbol memudahkan untuk anda bergerak ataupun mencari. Itu dia simbol ni dia buat secara ringkas. Tujuan ni senang untuk awak mengenal pasti sesuatu maklumat tu. Simbol ni macam-macam ada. Ni contohnya simbol maklumat. Imej mudah berdasarkan objek persekitaran dengan maklumat. Berdasarkan rupa positif dengan rupa negatif. Di sini jika anda nampak objek pertama ni eskalator kan. Eskalator, kedai gunting, tempat duduk, sink, tempat buat pampers, buang tong sampah. Nampak tak? Ini adalah memudahkan anda untuk bergerak mencari maklumat-maklumat yang anda hendaki. Okey, tempat-tempat yang anda hendaki. Ini adalah simbol. Simbol amaran pula macam ni. Danger. Oh, ini bahaya. Watan tinggi. Warning. Biasanya penggunaan warna yang bersesuaian supaya lebih jelas. Kebanyakan yang warna kuning lah. Warna kuning ni dari jauh lagi sudah nampak ini berbahaya ataupun kena berhati-hati. Nampak tak? Warna kuning, merah ni. Nampak tak? Ini adalah simbol amaran.